Salam sejahtera. Hari ini kita sambung ulang kaji bab pengangkutan pula, bab 3. Okey. Yang pertama, sistem pengangkutan dalam organisma. Okey. Kita ulang kaji, kita ingat balik keperluan sistem pengangkutan dalam organisma. Apa keperluannya? Yang pertama, proses membawa oksigen, nutrien dan bahan keperluan lain dari persekitaran luar masuk ke dalam sel secara resapan atau absorption. Okey, proses menyingkirkan bahan kumuh keluar pula juga secara resapan. Okey, maksudnya dalam sistem pengangkutan, proses membawa masuk oksigen, nutrien dan bahan keperluan asas hidup dari persekitaran luar ke dalam sel secara resapan, dan proses menyingkirkan bahan kumuh dari dalam keluar sel juga secara resapan. Okey. So, sistem pengangkutan dalam organisma ringkas, kita tengok unisel. Organisma unisel tidak mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okey. Bahan keperluan sel seperti oksigen dan nutrien masuk ke dalam sel secara resapan melalui membran sel. So, dia secara ringkas sajalah. Okey, bahan kumuh seperti karbon dioksida juga disingkir secara resapan. Okey, secara ringkas sajalah untuk organisma ringkas. Namun berbalik kepada sistem pengangkutan dalam organisma kompleks, contohnya manusia dan tumbuh-tumbuhan. So, tumbuhan multisel mempunyai sistem pengangkutan yang khusus. Okay. Okay, proses pertukaran bahan keperluan sel dan bahan kumuh secara resapan berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh kerana isi padu organisma kompleks adalah besar. Okay, maksudnya kat sini, organisma kompleks dia punya isi padu dia besar. Jadi proses resapan ni berlaku secara perlahan dan tidak menyeluruh lah. Okey. Sistem pengangkutan yang khusus ini, oksigen dan nutrien dapat diangkut ke semua sel badan dan bahan kumuh juga dapat disingkirkan dari seluruh badan. Okey. So, maksudnya di sini sekali lagi, organisma kompleks ni dia mempunyai satu sistem yang spesifik, yang khusus. Okay, kerana isi padu organisma tu besar. Jadi dia tidak boleh bergantung semata-mata kepada proses resapan seperti mana organisma unisel. Okay. Kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma, yang pertama, membantu sel menghasilkan tenaga. Okay, melalui proses respirasi. So, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, membantu sel menyingkirkan bahan kumuh yang bertoksik keluar daripada badan. Yang keempat, mengangkut bahan keperluan untuk proses hidup seperti garam, air dan hasil fotosintesis. Okey, kita tengok pada sistem peredaran darah. Okey, ini salah satu sistem pengangkutan lah, iaitu sistem peredaran darah. Okey, blood circulatory system. So, yang pertama kita tengok sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Okey, sistem pengangkutan yang khusus ialah sistem peredaran darah. Okey, cikgu dah sebut tadi, sistem peredaran darah adalah salah satu sistem pengangkutan. Darah sentiasa mengalir di dalam salur darah ke seluruh bahagian badan dalam satu kitaran lengkap melalui jantung. Okey, itu maksud sistem peredaran darah. So, kita tengok pada gambar rajah tu pula perbezaan sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Okey, yang pertama kita tengok ikan. Dan yang kedua kita tengok amfibia. Okey. So, kamu nampak ikan, sistem dia hanya satu laluan sahaja. Jantung ke kapilari insang, ke kapilari badan, ke jantung balik. Okey. Berbanding amfibia, dia ada 3 bahagian lah. Okey.
daripada jantung akan pergi ke kapilari darah, balik semula ke jantung dan pergi ke kapilari peparu dan kulit, balik semula ke jantung dan seterusnya. So dia kompleks sedikit berbanding ikan tadi. Ikan satu laluan sahaja, sedangkan amfibia dia dah berapa laluan dah tu? Dah 4 laluan okey. Seterusnya kita tengok reptilia. Okey, reptilia sama macam amfibia juga tadi. Okey, daripada jantung pergi ke kapilari badan, kemudian masuk semula ke jantung, pergi ke kapilari peparu, masuk semula ke jantung dan seterusnya. Sudah ada 4 pergerakan lah. Okey, sama juga dengan mamalia. Okey, daripada jantung pergi ke kapilari badan, masuk semula ke jantung, pergi ke kapilari peparu dan masuk semula ke jantung dan seterusnya. Okey. So kalau kita lihat mamalia dan burung lebih kurang sama dengan reptilia dan juga amfibia. Tetapi ikan dia berbeza, dia hanya satu sahaja laluan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok sistem pengangkutan darah manusia melibatkan peredaran darah yang dipam oleh jantung ke seluruh bahagian badan dan salur jantung, iaitu arteri, kapilari dan vena. Okey, yang ini kamu akan belajar dengan lebih terperinci detail masa tingkatan 4 dalam subjek biologi. Okey, untuk subjek sains kamu akan belajar secara general lah, seperti tingkatan 3. Okey, so untuk jantung kamu kena hafal yang paling penting kamu kena hafal. Yang pertama, kamu tahu di mana aorta. Kemudian kamu kena tahu di mana arteri pulmonari, vena pulmonari. Okey. Kemudian kamu kena tahu di mana vena cava. Okey. Untuk atrium kanan dan atrium kiri mudah je, mudah ingat. Injap bikuspid. Kena tahu di mana injap bikuspid dan trikuspid. Okey. Kemudian kena tahu injap sabit. Okey, lepas tu ventricle kiri dengan ventricle kanan, septum yang kat sini tengah-tengah ni. Okey, yang ni vena cava. Vena cava ada dua, satu superior, satu inferior. Tapi yang penting kamu tahulah di mana vena cava, iaitu yang warna biru tu. Aorta yang warna merah, vena pulmonari yang warna oranye. Okey. Okey, kemudian kena tahulah atrium kanan, dinding berotot yang nipis. Okey, darah terdioksigen dari seluruh badan kecuali peparu memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Okey, cikgu terang lagi sekali. Pertama sekali kita tengok atrium kanan. Okey, atrium kanan ni adalah dinding berotot yang nipis. Okey. So, atrium kanan ni fungsi dia akan menerima darah terdioksigen, maksudnya darah yang tak ada oksigen. Okey, dari seluruh badan kecuali peparu memasuki atrium kanan melalui vena cava. So, darah tu datang daripada vena cava. So, dia masuk ke atrium kanan. Okey. So, apabila atrium kanan mengecut, darah terdioksigen mengalir masuk ke ventricle kanan. So, daripada atrium kanan ni, dia masuk ke ventricle kanan. Okey. Di situlah peranan injap trikuspid yang ni Okey. Dia membenarkan pengaliran darah satu hala sahaja dari atrium kanan ke ventricle kanan. Maksudnya dia tidak akan membenarkan darah yang masuk ke ventricle kembali ke atrium. Okey. So, bila darah dah masuk ke ventricle kanan, ventricle ni dia dinding berotot yang tebal. Atrium dinding berotot yang nipis. Ventricle dinding berotot yang tebal. So, bila darah masuk ke ventricle kanan,
Apabila ventrikel kanan mengecut, darah terdeoksigen, darah yang tak ada oksigen tadi, mengalir keluar, dipam keluarlah, mengalir keluar ke arteri pulmonari. Ini dia. Arteri pulmonari. Okey. Di situ pula fungsi injap sabit. Memastikan darah satu hala sahaja daripada ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonari. Maksudnya dia tidak akan membenarkan darah kembali semula ke ventrikel kanan. Darah yang dah dipam ke arteri pulmonari itu kembali semula ke ventrikel kanan. Injap sabit akan halang benda tu. Okey, tu fungsi injap sabit. Okey. Kita tengok pula atrium kiri. Darah beroksigen. Kalau atrium kanan menerima darah terdeoksigen, iaitu tak ada oksigen, atrium kiri pula dia menerima darah beroksigen dari peparu memasuki atrium kiri melalui vena pulmonari. Mana dia dapat darah tu? Daripada vena pulmonari. Okey. Kemudian atrium kiri ni dia akan pam darah masuk ke ventrikel kiri. Okey, sama juga atrium ni mesti dinding berotot nipis, ventrikel dinding berotot yang tebal. Okey, dan di sini juga ni ventrikel dinding berotot yang tebal. Okey, di sini juga ada injap bikuspid. Okey. Kalau belah kanan kita panggil injap trikuspid. Kalau belah kiri kita panggil injap bikuspid. Dia sama je fungsi dengan injap trikuspid. Memastikan darah mengalir sehala sahaja. Okey. So apabila darah dah masuk ke ventrikel kiri, dia akan dipam juga masuk ke mana? Masuk ke aorta. Ni. Masuk ke aorta. Okey, untuk dibawa ke seluruh bahagian badan kecuali paru-paru. Okey. So di sini juga ada fungsi injap sabit. Injap sabit ni untuk kanan kiri samalah. Okey, fungsi injap sabit yang sama juga fungsi dengan injap bikuspid dan trikuspid, iaitu memastikan darah mengalir satu hala sahaja. Okey, settle dah kat situ. Okey, yang terakhir adalah septum, iaitu dinding berotot yang memisahkan jantung sebelah kiri dengan jantung di sebelah kanan, iaitu menghalang darah beroksigen bercampur dengan darah terdeoksigen. Okey. Okey. Sekarang kita tengok pula struktur dan fungsi salur darah utama, iaitu arteri, kapilari dan vena. Kita nampak arteri, kapilari dan vena. Okey. Arteri yang pertama dinding dia tebal. Okey, ni arteri yang pertama. Dinding dia tebal. Okey. Berotot dan banyak tisu elastik supaya dia dapat menahan tekanan darah yang tinggi. Okey. So dia tak diinjap dan saiz lumen dia kecil. Saiz lumen ni macam laluan, saiz laluan macam saiz terowong. Terowong, lumen tu macam terowong darah tu. So terowong tu kecil, dia tak besar arteri. Okey. So saiz lumen dia kecil, dia tak diinjap dan dinding dia tebal. Tu arteri. Okey, yang kedua kita tengok vena. Berbeza dengan arteri, vena pula dinding dia nipis. Okey. Sedikit berotot dan sedikit elastik. Okey, untuk memudahkan pengaliran darah pada tekanan yang rendah. Jadi dia mempunyai injap, okey, untuk pam lah darah dan juga saiz lumen yang besar. Lumen ni macam terowong lah, terowong laluan darah tu. So untuk vena besar, untuk arteri kecil lah lumen. Okey. So tu vena. Dan yang terakhir adalah kapilari, iaitu satu lapisan sel sahaja dia punya dinding. Dinding paling nipis setebal satu sel je. Tanpa otot, tak ada otot, dia nipis, tanpa otot dan atau tisu elastik. Dia tak ada otot dan tidak elastik lah.
dan dia tak diinjap dan saiz lumen dia paling kecil lah, terowong dia yang paling kecil. Okey. Okey, so apa fungsi arteri? Fungsi arteri dia adalah mengangkut darah beroksigen. So arteri ini dia angkut darah yang mengandungi oksigen lah, hemoglobin yang membawa oksigen. Okey. So dia mengangkut darah beroksigen keluar dari jantung ke seluruh badan kecuali paru-paru. Mana seluruh badan lah, seluruh bahagian badan kecuali paru-paru. Okey. So arteri pulmonari ini mengangkut darah terdioksigen dari jantung ke peparu. Okay. Arteri ini dia mengangkut darah beroksigen kecuali satu, arteri pulmonari. Okay. So peredaran darah dia pengaliran darah yang cepat, cepat dan tekanan yang tinggi dan denyutan nadi dikesan. Okay, itu kawasan arteri. Bagi vena pula, dia mengangkut darah terdioksigen balik semula ke jantung dari seluruh badan kecuali paru-paru lah, kecuali vena pulmonari yang mengangkut darah beroksigen dari peparu ke jantung. Okey, so bahasa mudah dia, arteri dia mengangkut darah beroksigen kecuali arteri pulmonari. Okey, vena dia mengangkut darah terdioksigen kecuali vena pulmonari. Tu kena ingat, ini kamu akan belajar balik masa biologi. So pengaliran darah yang perlahan pada tekanan yang rendah itu vena lah. So tiada denyutan nadi. Okay, kapilari membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh antara darah dengan sel badan secara resapan melalui dinding nipis kapilari. So kapilari inilah yang berfungsi memindahkan gas oksigen ke sel dan memindahkan gas karbon dioksida dari sel. Okey. So kapilari ini pengaliran darah yang perlahan pada tekanan darah yang menurun dan tiada denyutan nadi. So vena dengan kapilari tak ada nadi. Arteri ada. Okey. Seterusnya kita tengok sistem peredaran darah ganda 2. Okay, sistem peredaran darah manusia juga dipanggil sistem peredaran ganda 2. Maksud dia, dua sistem peredaran yang berbeza iaitu pulmonari dan sistemik. So, sistem peredaran darah kita ada dua jenis lah. Yang pertama, sistem peredaran pulmonari. Dan yang kedua, sistem peredaran sistemik. Okey. Sistem peredaran darah pulmonari ini iaitu sistem peredaran darah daripada jantung ke peparu. Itu sistem peredaran pulmonari lah. Di mana darah terdioksigen dibawa oleh arteri pulmonari dan darah beroksigen dibawa oleh vena pulmonari. Okay. Sistem peredaran sistemik pula, sistem peredaran darah ke seluruh bahagian badan kecuali paru-paru tadi. Okey, di mana darah beroksigen dibawa oleh arteri dan darah terdioksigen dibawa oleh vena. Okey. Okey, denyutan jantung. Ada dua jenis denyutan jantung. Yang pertama diastole, yang kedua sistole. Okey, diastole tu bunyi dap, dup 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 dup. Okay. Dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri. Okey, penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonari. Okey, semasa pengendoran ventrikel berlaku. Keadaan ini dikenali sebagai diastole. Okey, bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil diastolik. Okey. Yang kedua sistole, iaitu bunyi lab, bunyi lab. Okey. Pula dihasilkan oleh penutupan injap trikuspid dan bikuspid antara atrium dengan ventrikel semasa pengecutan ventrikel berlaku. Okay, keadaan ini dikenali sebagai sistol. Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung dipanggil bacaan tekanan sistolik. Okay. Dengan bahasa yang mudah, diastol ni darah masuk ke dalam jantung. Sistol ni darah keluar dari jantung.
Tu bahasa mudah lah. Okey. Diastole, dub tu darah masuk jantung. Sistole, lap tu darah keluar jantung. Okey. Tu bahasa mudah dia lah. Okey, pengukuran tekanan darah. Bacaan tekanan darah ni biasanya ditulis sebagai 120/75 mmGh. So kita tahulah bacaan tu yang 120 tu sistolik dan 75 tu diastolik. Ni sistolik, yang ini diastolik. Okey. Okey. So ukuran bacaan tekanan darah ni menggunakan alat sphygmomanometer. Okey. Seterusnya kita tengok kadar denyutan nadi, bermaksud dihasilkan oleh pengecotan dan pengenduran dinding arteri yang berotot. Okey, seperti yang kita tahu tadi, nadi dikesan pada arteri sahaja. Kapilari dengan vena tak adalah. Okey. Faktor mempengaruhi kadar denyutan nadi. Pertama, jantina. Okey, berbeza antara lelaki dan perempuan. Kadar denyutan nadi bagi lelaki adalah 70 lelaki, 70 hingga 72 denyutan per minit, dan bagi perempuan jauh beza 78 hingga 82 denyutan per minit. Itu beza antara lelaki dan perempuan. Jadi menunjukkan bahawa lelaki selalunya dia lebih tenang lah berbanding perempuan, sebab kadar denyutan nadi dia lebih perlahan lah secara normal berbanding perempuan yang agak tinggi lah, 78 hingga 82, banding lelaki 70 hingga 72. Sebab tu lelaki ni dia cool je, perempuan ni dia cepat melata, cepat emosi kan. Salah satunya kerana inilah salah satu penjelasan saintifiknya melalui denyutan nadi. Okay, yang kedua, faktor umur, iaitu kadar purata denyutan nadi bertambah seiring pertambahan usia. Maksudnya semakin dia berusia, semakin cepat denyutan nadi dia lah. Sebab tu orang yang semakin berusia, dia punya masalah jantung dia pun semakin bertambah lah. Kerana pertambahan faktor usia ni menyebabkan jantung yang sebelum ni kuat jadi lemah lah. Soal antara faktor-faktor yang boleh menguatkan jantung adalah dengan bersukan, dengan acara sukan. Kena tengok sukan jugalah, sukan acara larian, contohnya jogging, kemudian berjalan kaki, walking, berbasikal, cycling, berenang, swimming. Itu adalah aktiviti yang sangat baik untuk jantung. Okay. Seterusnya, kesihatan lah. Purata kadar denyutan nadi orang yang tidak sihat lebih rendah atau lebih tinggi dari purata normal. So orang yang tak sihat ni kadang-kadang dia punya kadar denyutan nadi dia tu cepat, dan kadang-kadang dia terlalu perlahan. Denyutan nadi ni dia tak boleh terlalu perlahan dan dia tidak boleh terlalu cepat lah. Dia kena normal, yang sedang-sedang, seperti yang dah disebutkan yang pertama tu lah. Untuk lelaki 70 hingga 72, untuk perempuan 78 hingga 82. Okey, yang ni eksperimen ni kita dah buat kan. Siapa belum buat boleh buat lah. Boleh ulang semula lah kita buat. Okey, seterusnya kita tengok pada darah manusia. Okey, blood, human blood. Darah, maksud darah tu blood, mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan dan bahan kumuh dari sel badan. So fungsi darah dia adalah kereta lah, bahasa mudah dia kenderaan, kereta ke van ke, yang mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan dan diangkut bahan kumuh keluar dari sel badan. Itu darah lah, atau lebih juga dikenali secara saintifiknya sebagai hemoglobin. Darah merah lah, hemoglobin. Okay. So darah ni diasingkan menggunakan kaedah emparan. Okay. Kaedah darah kita boleh asingkan menggunakan kaedah emparan.
Okey, kepada dua komponen. So darah ni kita boleh bahagi, bila kita guna kaedah emparan tu kita boleh asingkan kepada dua komponen, iaitu cecair kuning yang ni dan juga cecair merah. Cecair kuning tu akan terapung di atas cecair merah. Okey. So apa tu cecair kuning? Plasma darah 55%. Apa tu cecair merah? Sel darah merah 45%. Dan ada satu lapisan kalau kamu nampak kat sini. Kamu nampak kat situ, itu adalah sel darah putih dan platelet. Okey. So plasma darah 55%, sel darah merah 45% dan sel darah putih dan platelet 1%. So ini bermakna dalam darah manusia, human blood ni, dia ada 3 jenis bahagian darah tu. Darah, blood. Dia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Okey, so dalam darah, kalau kamu berdarah, kamu nampak darah mengalir tu kan, darah merah tu, dalam darah tu ada 3 bahagian, iaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Okey. Okey. Darah manusia ni dia terbahagi pula kepada 4 kumpulan. Okey, darah manusia ni samalah, cuma dari segi fisiologinya dia terbahagi kepada 4 kumpulan. Dia terbahagi kepada 4 kumpulan, iaitu yang pertama kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Okey. Apa yang membezakan 4 kumpulan darah ni? Antigen. Okey, antigen. Okey. Kumpulan darah A dia mempunyai antigen A. Okey, individu daripada kumpulan darah A mempunyai hanya antigen A yang bulat ni lah. Yang bulat-bulat ni. Tu kumpulan darah A. Cikgu salah seorang kumpulan darah A lah. Okey. Beza dengan kumpulan darah B, individu daripada kumpulan darah B mempunyai antigen B sahaja, iaitu yang macam bentuk piramid ni. Okey. So ada setengah individu darah dia antigen A, dia bulat. Ada setengah individu darah dia antigen B, dia bentuk piramid. Okey. Tu yang membezakan tu darah kumpulan A dan darah kumpulan B. Okey. Perbezaan dari sudut antigen. Okey. Kita tengok pula kumpulan darah AB. Kumpulan darah AB ni dia unik. Dia ada antigen A yang bulat tu, dia ada juga antigen B yang piramid tu. Okey, so ini kumpulan darah AB. Dan yang paling unik sekali adalah kumpulan darah O. Dia tak ada langsung antigen. Okey, dia tak ada antigen A, dia tak ada antigen B. Itu kumpulan darah O. Okey. Okey. So antibody dalam plasma darah, kita tengok antibody dalam plasma darah. Untuk jenis darah A, antigen A tadi kan. So antibody dia, jenis antibody dia dalam plasma darah dia yang warna kuning tadi tu adalah anti-B. So kamu nampak darah A, antigen A. So antibody dia anti-B. Dia berbalik lah. Darah kumpulan B pula antigen B. Antibody dia anti-A. Dia berbalik. Kalau antigen dia A, antibody dia anti-B. Okay. So kalau antigen dia B, antibody dia anti-A. Okay. Untuk darah AB, antigen dia A dan B kan. So antibody dia tak ada. Jenis antibody dia tak ada lah.
Untuk darah O, dia tak ada antigen. Okey. So, jenis antibody dia ada anti-A dan anti-B. Nampak? Okey, itu perbezaan kumpulan darah. Okey. So, antibody ni akan menyerang antigen yang sepadan dengannya dan menyebabkan penggumpalan darah berlaku. Okey, hal ini boleh menyebabkan kematian. Sebab itu, orang yang darah A, dia tak boleh terima orang yang darah B. Okey, orang yang darah A, dia tak boleh terima orang yang darah B. Sebab kenapa? Sebab dia ada antibody anti-B. So, bila darah kumpulan B masuk ke dalam darah orang, maknanya bila satu darah kumpulan B masuk ke dalam badan yang orang tu darah kumpulan A, so akan berlaku penggumpalan darah. Sebab kenapa? Sebab darah kumpulan A dia ada anti-B. Okey, badan dia akan melawan kehadiran darah kumpulan B. So akan berlaku penggumpalan darah dan boleh menyebabkan kematian lah sebab darah telah bergumpal. Okey. Okey, itu maksud dia. So, empat tu dah menjelaskan antibody anti-A akan menyerang antigen A, antibody anti-B akan menyerang antigen B. Okey. So, kebolehan seseorang menerima darah bergantung kepada kehadiran antibody dalam plasma darah. Okey, kita tengok padanan penderma dan penerima darah. Untuk penderma dia kumpulan darah A, dia nak menderma, contoh cikgu lah. Dia boleh menderma kumpulan orang kepada orang yang kumpulan darah A dan juga kumpulan darah AB. Okey. So, cikgu boleh derma pada orang yang kumpulan darah A dan juga orang kumpulan darah AB. Kenapa cikgu tak boleh derma kepada orang kumpulan darah B? Sebab kumpulan darah B ni dia ada anti-A, dia ada antibody anti-A. So, anti-A tu dia akan menyerang antigen A. So, bila kumpulan darah B terima darah daripada kumpulan darah A, antigen antigen A pada kumpulan darah A tadi tu akan diseranglah oleh anti-A oleh kumpulan darah B tadi. Okey, sama juga dengan kumpulan darah O sebab dia ada anti-A dan anti-B. Okey, seterusnya untuk orang yang kumpulan penderma kumpulan B, dia boleh menderma kepada orang yang kumpulan darah B dan juga AB. Okey, kumpulan darah AB pula dia hanya boleh menderma kepada seorang sahaja, iaitu kumpulan darah AB, kumpulan darah dia sendiri. Dia tak boleh derma kepada kumpulan darah A, kumpulan darah B pun tak boleh, O pun tak boleh. Okey, kumpulan darah O pula dia universal. Inilah penderma universal. Dia boleh derma kepada kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB dan kumpulan dia sendiri, iaitu kumpulan darah O. Kumpulan darah O ni dipanggil penderma universal sebab dia boleh menderma kepada semua kumpulan darah. Okey, kumpulan darah AB pula, dia pula penerima universal. Yang ini penderma universal. Okey, yang ini kumpulan AB pula penerima universal, di mana orang kumpulan darah AB ni dia beruntunglah, dia boleh menerima darah daripada penderma kumpulan AB, kumpulan dia sendiri dan juga kumpulan darah O. So orang kumpulan darah AB ni dia tidak berisikolah berbanding kumpulan darah O. Dia tak boleh terima darah daripada mana-mana kumpulan darah kecuali kumpulan dia sendiri, iaitu kumpulan darah O. Sebab tu kumpulan darah O ni walaupun dia penderma universal, dia boleh derma kat semua orang, tapi dia pula bukan penerima universal. Dia adalah golongan kurang beruntung lah sebab dia hanya boleh menerima darah daripada kumpulan O. Nanti di peringkat tingkatan 4 nanti, masa kamu belajar biologi, kamu akan belajar tentang resesif. Darah ni dia ada resesif. Contohnya kumpulan darah A dia ada A positif dan A negatif.
positif negatif tu resesif lah, resesif positif, resesif negatif. So untuk kumpulan darah O, kumpulan darah O negatif yang paling jarang ditemui, dan kumpulan darah O negatif ni lah yang paling tak beruntung lah, paling bahaya bila dia memerlukan darah, sebab dia hanya boleh terima darah daripada kumpulan darah O negatif. Jadi dia sangat bahayalah kalau dia nak terima darah. Dia sangat-sangat tak beruntung lah. Okay. Berbanding dengan kumpulan darah AB lah, semua dia boleh terima. So nanti kamu akan belajar resesif pula Okey, itu saja untuk hari ini. Esok, bukan esok lah, hari Rabu kita akan ulang kaji pula sistem pengangkutan bagi tumbuh-tumbuhan. Okey, itu saja, sekian. Terima kasih, salam sejahtera.